pembahagian tadi. Maknanya Bani Abdi Manaf dia ambil bahagian air Zam-Zam. Puak satu lagi dia pegang Kaabah. Pegang maknanya jaga Kaabah, basuh Kaabah, buat kelambu Kaabah, pegang anak kunci Kaabah. Ini hilf al-mutayyibin, dinamakan mutayyibin, diambil daripada peristiwa mereka berpegang celup tangan dalam air Zam-Zam, sapu ke Kaabah. Nabi kata berlaku hilful mutayyibin, kalaulah berlaku lagi pada zaman Islam, aku akan bersama dengan mereka. Kemudian hilful fudul. Hilful fudul berlaku apabila berlakunya kezaliman seorang yang datang daripada Yaman, bawa barang dagangan kain, jual kepada orang Mekah, seorang pembesar Mekah itu ambil barang dia tak bayar. Ambil barang dia tak mau bayar, maka orang dari Yaman ni minta pertolongan penduduk Kaabah, penduduk Mekah yang duduk di keliling Kaabah pada masa itu, Suq Makkah pada masa itu. Bila diminta pertolongan, berlakulah maknanya pakatan, suatu rombongan yang pergi ke rumah pembesar Mekah itu, minta supaya dia bayar balik, bagi. Dia tak mau bagi. Bila dia tak mau bagi, maka berlakulah maknanya satu pakatan minta ganti rugi daripada kabilah-kabilah sebelah sana, puak-puak yang zalim tadi. Dia pun untuk menyekat daripada berlakunya peperangan yang dahsyat pada masa itu, maka dua belah pihak ini bersetuju untuk mengadakan tahaluf, hilful fudul. Kalaulah tak berlakunya pakatan ini, maka sudah tentu berlakunya peperangan yang besar pada masa itu, dengan sebab ambil barang orang, tak mau bayar balik, kezaliman berlaku. Maka dibuat hilful fudul. Fudul maknanya hak orang lain yang perlu dibayar balik. Jadi tuan-tuan, saya secara ringkas, maknanya tahaluf siasi ini diambil daripada kata-kata Nabi SAW. Kalau berlakunya seperti mana hilful fudul ini pada zaman Islam ini, aku akan bersama dengan mereka. Maknanya Nabi bersama dengan kumpulan yang nak menegak keadilan, nak membasmi kezaliman. Berdasarkan dua peristiwa ini, para ulama mengambil istibat hukum, mengatakan harus kita tahaluf dengan parti lain, termasuklah parti DAP yang bukan Islam, banyak PTR dan sebagainya. Kita bekerjasama tahaluf dalam hal-hal tertentu, bukan semua benar, supaya kita ni jangan lari daripada real prinsip Islam kita. Bukan kita tahaluf semua pergi. Ada hal-hal tertentu sahaja yang kita boleh bersepakat. Dalam hal-hal yang lain yang menyentuh tentang prinsip, tak boleh kita nak sepakat. Kalau dia tolak hudud, tak boleh kita kata ya. Kalau dia nak tolak hudud, tak boleh kita kata kita tak buat lagi ya. Kita menang pun tak mesti kita buat, pasal nak jaga DAP. Kalau DAP ada sini pun kita boleh kata begitu, ini prinsip kita. Bukan kita nak jaga mereka tak ada, bahawa kita nak pulun habak, tak, mereka ada pun, ini prinsip kami. Sampai tak boleh dengan sebab kita ni nak menang, nak dapat sokongan, dengan kita mengabaikan prinsip kita, kita menggadaikan prinsip kita, tak boleh. Tak boleh kita kata tak, kita takkan laksanakan hudud bila kita menang, tak boleh. Sebab itu Datuk Presiden kita Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menjelaskan bahawa kita tetap akan melaksanakan hudud apabila kita menang.
Itu pegangan kita, prinsip kita. Ini bukan benda buruk, bukan benda cabang, tak. Benda asas kepada perjuangan kita. Letakkan Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau kita kata, kalau kita menang, kita belum tentu melaksanakan hudud. Dalam arti kita tak mau melaksanakan hudud, maknanya kita tidak lagi berpegang pada Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Baik, itu pada malam ini kita cuba menjelaskan isu-isu tentang hudud, supaya kita jelas apa yang orang kata kita tidak mengiyakan apa yang orang kata yang boleh bercanggah dengan prinsip Islam yang kita pegang selama ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita jelas hudud bukan satu-satunya undang-undang, bukan tu saja undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni banyak ni. Hukum jenayah Islam ni banyak. Antaranya hudud, qisas dan ta'zir. Kita memilih hudud di Malaysia ni, kita pilih dalam suasana Malaysia yang kita ni berdepan dengan orang bukan Islam. Kita memilih pandangan ulama yang mengatakan hudud dilaksanakan untuk orang Islam sahaja, dan diberi pilihan kepada orang bukan Islam, sama ada dia nak undang-undang hudud ataupun undang-undang sivil ataupun undang-undang yang sesuai dengan agamanya. Tapi kita orang Islam tetap dilaksanakan hudud untuk orang Islam. Timbul isu macam-macam. Baik itu timbul isu ini hudud PAS bukan hudud Islam. Hudud PAS kata. Orang yang tak pernah mau kepada hudud, tiba-tiba nampak macam dia Islam lebih daripada PAS lagi. Sedangkan dia sendiri tak pernah nak laksanakan hudud. Nampak kepinjangan dia seolah-olah macam ada pinjang jejak dalam hudud PAS. Dia kata ini bukan hudud Islam, hudud PAS. Sedangkan kita berpegang pada pandangan ulama yang mengatakan kita melaksanakan hudud untuk orang Islam. Walaupun ada pandangan lain mengatakan hudud tetap dilaksanakan walaupun kepada orang bukan Islam. Ini pandangan ulama, kita kena faham. Jadi kita mengambil pandangan yang lebih sesuai dengan kita, yang tidak lari daripada pandangan ulama. Bukan buat pandangan sendiri tak. Ulama besar dirujuk, majlis syura kita merujuk kepada pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Buka kitab, bukan saja buat pandangan yang bagi sesuai dengan kita tak. Pandangan yang dirujuk kepada Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan patut tuan-tuan kita akan adakan cerita tentang hudud. Maknanya undang-undang hudud ni macam mana, pelaksanaan dia macam mana, kita patut buat mudah insya-Allah. Menjelaskan hudud ni macam mana. Bukan hanya kita menjelaskan prinsip hudud dia secara umum, tapi apa hudud. Undang-undang haddul zina, haddul qadar, apa lagi, haddul sariqah, undang-undang mencuri, haddu syurbul khamar, hudud minum arak. Ada beberapa hudud, hukum hudud ada beberapa cabang dah. Minum arak, mencuri, berzina, qadhaf, tuduh orang berzina, li'an termasuk. Li'an ni dia cabang daripada zina lah. Tuduh. Li'an maknanya isteri menuduh suami berzina, tak boleh bawa saksi. Oleh kerana dia suami menuduh isteri berzina, tak boleh bawa saksi. Dia sumpah, li'an. Kesan dia bila dia sumpah, dipisahkan antara dua orang. Tapi tak dilaksanakan hudud, tak kerja kerana sumpah, pekat lawan sumpah, pisah. Itu cerita. Ada cabang daripada bahagian haddul zina, li'an. Kemudian ada qisas, bunuh. Qisas, hukum qisas. Orang bukan Islam dia jelaskan tentang hukum qisas. Dia pun boleh terima.
Kita buat perbandingan antara hukum qisas Islam dengan hukum bunuh, mandatory bunuh dalam undang-undang orang putih, undang-undang barat. Beza ada yang kita orang bukan Islam boleh terima. Ialah antaranya undang-undang Islam bila sabit kesalahan pembunuh tu bunuh, apa hukum dia? Hukumnya pancung sampai mati. Dan diberi hak tanya kepada keluarga si yang kena bunuh. Nak maaf bukan nak teruskan. Dia kata tak apa, kami maaf, kami nak dia berapa banyak tuan-tuan? 100 ekor unta dia. Kalau lah seekor unta tu 5,000 kali dengan 100, dua ada berapa? 500,000 kena bayar. 500,000 ni bayar kat siapa? Bayar kat kerajaan kau tak? Bayar kepada keluarga yang kena bunuh. Mangsa, keluarga mangsa dapat 500,000. Dia kata kami tak mau, tak payah laksanakan hukum tu, tak bunuh dia, kami nak dia. Kena bagi tuan-tuan, minta kepada penjenayah yang sabit kesalahan pembunuh qatil itu, dia kena bayar 500 ekor unta ataupun nilainya 500 ekor 100 ekor unta, nilainya 500,000. Kalau sekok 5,000, kalau sekok 3,000, 300,000. Mana ada unta 3,000 tuan-tuan? 5,000. Boleh 3,000 apa? 300,000 bayar. Bayar apa? Bayar kepada keluarga. Tak apalah, lega lah sikit walaupun mati anak dia, dapat 300,000. Kalau lah pembunuh tak boleh bayar, akil dia panggil, keluarga dia yang kaya boleh bagi. Tak ada, cari adik beradik tak ada kaya, ambil pada baitul mal, bagi kepada keluarga 300,000. Tapi undang-undang sivil, undang-undang barat, kalau sabit kesalahan sama ada bunuh ataupun kalau lah nak dibayar denda, bayar tak ada apa? Bayar ke kerajaan, kerajaan yang kaya, keluarga tak dapat apa. Benda ni cerita kepada orang bukan Islam, takkan dia nak sokong hak sivil lagi, sokong hak Islam. Maknanya kalau kita cerita kepada orang bukan Islam lagi, jangan takut kita kalah tuan. Kita kena yakin kebaikan orang-orang Islam. Tapi cerita begitu, jangan kata kalau mencuri kerak tangan, berzina rejam sampai mati, kat tu ya, dia kata oh macam ni teruk. Sebab dia tak ada gambaran yang jelas terhadap hukum hudud. Dia nak buat hudud, kita bagi dalam kuliah bagi hudud. Nak cerita ringan, mencuri kerak tangan, zina rejam sampai mati ataupun rotan seperti rotan. Tu dia. Hak tu je yang kita terima. Kita tak buat orang Islam. Orang Islam, perang. Jika kita jelaskan kepada mereka, kajian yang dibuat 42% orang bukan Islam terima hukum hudud. 42% ni bukan sikit tuan-tuan, banyak. 42% terima. Maknanya boleh terima hukum hudud. Pasal apa? Dia dengar hak tadi, cerita tadi, penjelasan yang kita buat, menarik perhatian dia boleh terima. Ini tuan-tuan, perkembangan mutakhir ini. Jadi kita kena tahu hukum hudud, kita kena jelas hukum hudud ni macam mana. Adakah kita nak laksanakan ataupun kita tangguh dulu? Memanglah tak menang, tangguh dulu. Kita tak buat kerana tak menang. Menang kita buat, InsyaAllah. Jangan pula tidur kata nak ambil hati orang bukan Islam, dah tak buat, kami tak buat, kami tak buat. Benda ni kami pun tak setuju. Hadir tuan-tuan, nak tunggu tak boleh ni lambat. Tadi tu atas jambatan, jadi saya nak cerita panjang pun jadi model habis lah. YDP kita pun selamat ahlan wa sallam. Jadi tuan-tuan muslimin lagi ya? Tak boleh lambat lagi. Ya, lambat lagi. Dia traffic jam. Traffic jam. Alhamdulillah, nampak YDP kita bersori sihat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, jadi apa yang kita nak dengar satu, saya cerita sikit banyak. Tak lagi tak perlu ditambah. Saya cerita panjang pula tak lagi.
Jadi tukar penceramah ni tak syok. Jadi tuan-tuan, sementara kita tunggu, saya pun habis model dah, tak tu je. Model habis dah ni. Nak cerita hak lain pula boleh lah, tapi hudud habis dah. Tunggu tak budi. Kalau saya cerita panjang lagi, tak budi kita habis tak payah cerita pula. Jadi insya-Allah kita tunggu dengan zikrullah, insya-Allah. Boleh tak? Insya-Allah. Oh, insya-Allah. Insya-Allah sembahyang kan. Insya-Allah lah ni. Jadi kalau insya-Allah kita sembahyang, insya-Allah kita sembahyang, kita tunggu sampailah tak budi sampai. Dan untuk makluman tuan-tuan, selepas ceramah kita ni ada program rentas di pilihan raya. Yang akan hadir ialah Pesuruhjaya kita yang berhormat Datuk Sulaiman. Jadi tuan-tuan, lepas ceramah jangan ke mana-mana. Kita ada program lain sambungan, iaitulah rentas. Kita akan dengar ucapan Datuk Sulaiman dan juga ada ikrar pilihan raya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita azan dulu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله
Teh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, insya-Allah kita makan dulu. Kita makan dulu selesai. Ada satu pengumuman, itulah sahabat kita Fadil Ustaz Umar bin Abdullah Pondok Ngabaka telah pun kembali ke rahmatullah. Kita baca hadiahkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semayang jenazah belum tahu lagi berapa, tapi pagi kita insya-Allah kita akan beritahu maklumkan ini insya-Allah.